Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenapa video kali ni saya tak ada meja kat depan? Selalunya ada meja dan barang untuk unbox. Tak dah. So, basically hari tu kalau korang perasan waktu saya buat video pasal gimbal saya buat video sambil berdiri. Kenapa? Sebabnya sebelum ni saya guna kerusi gaming chair yang murah, yang color merah hitam tu. Tetapi setelah pakai lebih kurang beberapa lama, saya dapati tak sedap. Gaming chair is a scam. Okay, gaming chair murah lah, say. So, anyway, untuk cerita lebih lanjut, tekan dulu subscribe kat bawah tu. Dan jangan lupa, video ini ditaja oleh Carnage Carnival. Yeah, guys. Jom! Okay, so basically, kita nak cerita sikit. Okay, so bila kita beli gaming chair yang lama tu, oleh sebab saya ni lebih kurang boleh kata agak bulat. Okay, so bila kita saiz yang lebih kurang macam tu, bila kita duduk atas kerusi tu lama-lama, problem dia adalah pada bahagian tempat duduk ataupun bahagian lapik punggung lah kita kata. So basically gaming chair yang murah, boleh kata yang harga below daripada 600, memanglah tempat korang duduk tu tak sedap. Memang dia akan nipis. Sampailah kalau kata korang pakai kadang-kadang tak sampai sebulan, korang dah boleh rasa besi ataupun kayu dalam tu. Okay, tapi ada juga yang saya dengar, ada few brands, contoh dia macam tak silap saya, brand Thomas. Diorang kata yang harga lebih kurang 600 lebih tu, actually tebal juga dia punya tu. Tapi saya cuma pernah try di kedai diorang, di butik diorang. Tak pernah lah kalau saya boleh beli, saya try lah kan. Tapi untuk saya, selepas saya dah jual kerusi tu, saya pakai kerusi plastik, lagi sedap guys. Kerusi plastik lagi sedap daripada gaming chair scam. Okay, but after a while, saya decide, why not kita beli satu gaming chair yang lain. So, kita pun beli under seat yang saya duduk kat belakang ni. Ini under seat yang color hitam. So, basically under seat Dark Knight. Kalau untuk under seat kat Malaysia lah, dekat luar kita dah ada Kaiser 3, Kaiser berapa semua dah, model yang menarik. Kat Malaysia ni, bila saya beli tu, is actually under seat Kaiser lah, yang merah tu. Tapi saya tak nak yang warna merah sebab saya takut after a few years nanti warna tu dia akan luntur ke apa whatsoever. So I decided to get the black one. Sama tebal dengan Kaiser dan lebih murah sikit. Inilah dia under seat Dark Knight. And kalau kata korang nak tahu, so under seat kan kalau yang kali hitam ada dua model tau, iaitu Dark Knight dan Dark Wizard. So basically Knight and Wizard ni lebih murah sikit sebab dia tak setebal Dark Knight. Dark Knight kualiti dia sama dengan Kaiser yang color merah yang tebal gila tu. So itulah yang saya beli. Sebabnya even though saya taklah terlalu besar, sebenarnya kerusi Dark Knight ni dan juga Kaiser dibuat untuk orang yang bersaiz lagi besar pada saya. Tapi oleh sebab saya suka duduk bergerak sana sini, so saya prefer kerusi yang besar sikit. So korang nak duduk, let's say korang letak kaki macam ni kan, tak ada masalah pun. Duduk bersila atas kerusi. Dan yang best dia, saya dah guna kerusi ni lebih kurang almost berapa bulan 3 bulan. Tak silap saya. Saya pun lupa dah. Dan tak ada apa-apa masalah. Tak ada nak kata rosak ke, tak ada nak kata start berbunyi ke, dan juga tak ada nak kata saya rasa besi macam pakai gaming chair yang scam tu. So kerusi ni memang sangat terbaik. Okay, so jom kita tengok sikit rupa dia. Okay, sorry, ruang studio saya tak terlalu luas. So korang tengoklah rupa dia macam ni. Okay, so korang nampak kat sini, inilah kerusi. Apabila saya duduk, keadaan dia macam ni. Dia adalah besar pada saya. Dia datang dengan lumbar support dekat bahagian sini. Dan juga ada lumbar support kat sini. Dan juga untuk shoulder support kat sini. So, memang sangat sesuai. Kalau kata nak, korang boleh turun ke bawah. Ada dekat sini dia punya control. Macam korang nak turunkan seat kereta lah. Tapi yang ni lagi better sebab besi dia tebal. So, boleh all the way belakang. Tapi saya takut sebenarnya. Lepas tak? Boleh sampai belakang. Oh, banyak tu. Oh,
cuak. Okay, so bila dah berat sangat kan, saya tuang ni. So basically, dia punya suspension tu saya buat agak lembut. So kadang-kadang tu kalau boring-boring tu, kita duduk macam ni, buka aircon, tidur sedap je. Kan? Okay, so apa yang best lagi pasal kursi ni adalah dia takkan ada masalah untuk korang nak terjatuh. Sebab bahagian bawah dia ni, kaki dia adalah besi. Besi yang sangat-sangat tebal dan kukuh. Dan actually agak berat besi bawah ni. So, untuk orang yang agak berat macam saya, so dengan adanya besi tu, saya rasa lagi yakin. Even saya nak buat goyang-goyang macam ni pun, tak ada masalah. Okay. Dia gerak macam tu. Right. So, yeah. Let's go up again. Ni sebenarnya tak turun habis tau. This is totally habis. Tapi kalau kita habis turun macam ni, korang pastikan suspension depan ni korang pusing bagi dia tak terlalu lembut. Kalau lembut sangat korang takut rasa macam nak terjatuh. Tengok. Jadi darah jatuh ke belakang kan nak kena. Okay, so naikkan dia balik. Very smooth. So macam saya lembutkan sikit je, tak terlalu lembut, supaya saya boleh duduk dan relax. So while I'm doing my work, saya duduk relax macam ni. Dan bahagian tangan dia pula, korang boleh adjust kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri ke kiri kanan. Dan juga korang boleh adjust dia ke depan dan belakang. Okay. So basically tak ada option. Ada juga satu lagi option, dia tak habis lagi. Untuk korang naikkan. Bila naik so tinggi sikit lah. So korang boleh paraskan dia ikut meja korang di bahagian depan tu. And one more thing. Kalau korang nak tahu, lapik dia ni padded tau. Ada getah kat sini. Atas dia. So bukannya korang letak tangan atas plastik keras. Which is very, very good. Okay. Which saya sangat-sangat suka. This is one of the main point yang saya beli sebabnya, biasalah lengan besar, letak siku, lenguh. Duduk macam ni, korang layan movie pun mantap Pak Abu. Okay. Next, kita tengok, tunjuk sekejap. So korang nampak kat sini ini rupa dia. Tapi special dia dekat sini, saya beli extra tambahan. So basically, oleh sebab dia leather. Leather dia tak silap saya sama dengan leather yang dia guna untuk kereta. Dia juga buat untuk macam kereta BMW ke apa tak silap saya. Okay. Saya beli aksesori tambahan iaitu ini. Okay. So basically ini dia tambahan. Kalau korang pakai kerusi, macam ni dah cerita dia. Korang pakai kerusi, mana-mana kerusi leather, memang korang duduk atas ni, korang akan berpeluh kat bahagian tempat duduk. Tapi bila kita pakai benda ni, padded ni, dia macam getah sikit, dia tak akan bergerak. Dia bagi ruang sikit. So dia mengurangkan kebarangkalian korang untuk peluh dengan cepat di bahagian bawah ni. So benda ni harga lebih kurang berapa ringgit lah. Nanti saya tak link kat bawah tu. So saya dah guna benda ni sebagai tambahan. Kalau tak guna, sebenarnya lagi best, lagi sedap. Cuma kalau kata korang duduk dalam bilik yang tak ada aircon. Macam saya, bilik saya 24 hours saya on aircon. Bukan 24 hours lah. Bila saya ada kat sini lah saya on aircon kan. So kalau kata bilik korang on aircon, tak ada masalah sangat. Susah lah nak peluh kat bahagian bawah seat ni. Tapi kalau kata korang switch off aircon, buka kipas saja, agak cepat. Especially untuk orang yang badan berisi sikit. So saya suggest guna yang ni. Ini pun murah, berapa puluh ringgit, tak sampai 100 tak silap saya. Okay. Next. Kalau tengok dari segi design dia pula di bahagian sini. Okay, dia sangat-sangat tebal. Tebal gila guys. Memang macam kalah seat Recaro kereta tu. So kat sini korang tengok tulisan under seat dekat sini. Kita kat lampu sikit. Okay, so ada tulisan under seat dekat sini. Tapi kita lock dengan ni, clip ni. Tali dia untuk belakang lambar support dia. Dan basically itulah dia. So kalau nak cakap lebih-lebih pun susah, korang sebenarnya kena try. Mari kita tengok kejap. Okay, so kalau korang tengok kat sini, dekat sini besi dia.
dia nak control. So frame ni dia guna plastik keras, okay, frame plastik keras. Kemudian kat sini dia guna besi. Ni memang besi yang kukuh. Kaki dia fully besi. Dan dekat bahagian bawah ni pula, actually bawah ni ada satu benda yang korang boleh pulas untuk nak bagi dia lembut ke tak. Dan juga korang boleh adjust dekat bahagian sini untuk ketinggian dia. Okay. Sekejap. Kita tunjuk. And so makanya kita tengok nak tunjuk. Dia punya paling rendah dan paling tinggi. So, sekejap Okay, ini adalah keadaan di mana paling tinggi. Okay, sebab dia paling tinggi, biarpun ketinggian saya lebih kurang 171 cm, bila saya letak dia pada kedudukan yang paling tinggi, memang kaki saya tak sampai. Tak boleh cecah ke lantai. Tapi kalau kata saya turunkan dia all the way down, kaki saya sebenarnya masih selesa. Dia tak terlalu angkat. Okay? Right guys. So, basically, ini lah cerita nak update kan. Kita dah pakai lebih kurang 3 bulan dan saya truly amazed with this gaming chair. Dan saya dengar ada beberapa brand yang lain dengan harga yang agak berpatutan, yang quite okay. Tapi dengan harga yang ni, dengan 1000 lebih, this is good enough for me. Okay? So, kalau kata korang ada budget sikit tu, better go for brand yang okay lah kan. Sebab bagi saya, gaming chair ni yang murah memang totally scam. Sebab apa? Sebab tempat duduk dia ni tak tebal. Belakang tak kisah sebenarnya. Korang boleh tambah lumbar support. Boleh beli asing lumbar support. Tapi cushion bawah tu yang paling penting. Cushion tu yang tak tahan. Dan juga apabila dia leather macam ni, korang boleh yakin dia tahan lama. Tak ada masalah. So guys, itulah dia Andasit Dark Knight. Bukan Dark Wizard, okay? Dark Wizard yang murah sikit. Tapi actually quite okay juga Dark Wizard. Dia tebal dia pun lebih kurang lah. Kalau korang budget kurang, go for Dark Wizard pun tak ada masalah. Kalau nak Andasit jugalah. Kalau tak, mungkin korang boleh try brand-brand macam Thomas ke, brand pergi TT Racing kot. Saya tak pasti kan, sebab saya tak banyak sangat choice waktu nak pilih tu. Cuma during that time, it was either for me, either saya beli Andasit ataupun saya beli Thomas. Tapi saya pilih Andasit lah. Okay. So anyway, itu sahaja. Thank you very much. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan jangan lupa tekan subscribe. Bye-bye.